Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Insan, Pendidikan dan Pengajian Tinggi untuk membuat penggulungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat speaker, Tuan Speaker, ahli-ahli yang berhormat sekalian, pertamanya saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Ustaz Datuk Menteri Besar Kelantan kerana telah membentangkan bajet pada dua hari yang pertama dengan tema kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negeri. Saya juga ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam membahas bajet tersebut. Bagi portfolio saya mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah menyentuh portfolio saya secara terus, terutamanya kepada yang berhormat daripada Kelaburan. Dalam kesempatan yang ringkas ini, saya hanya ingin menyentuh beberapa perkara yang telah disentuh oleh yang berhormat daripada Kelaburan yang telah melahirkan rasa kebimbangan terhadap nasib sekolah-sekolah agama di bawah kendalian Yayasan Islam Kelantan, dan yang berhormat mahukan kepastian daripada kerajaan negeri agar selepas ini tidak akan ada lagi sekolah-sekolah di bawah kendalian Yayasan Islam Kelantan didaftarkan dengan Kementerian Pelajaran Malaysia. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat sekalian, Kerajaan Negeri Kelantan melalui Memorandum of Understanding antara Kementerian Pelajaran Negeri dan juga Yayasan Islam Kelantan pada 12 Ogos 2008 telah mendaftarkan sebanyak 20 buah sekolah kendalian Yayasan Islam Kelantan dengan Kementerian Pelajaran Malaysia, dan dalam MOU itu ada terma dan juga reference-nya dengan izin. Setelah beberapa tahun ianya berlalu, kita telah mengenal pasti bahawa ada kebaikan-kebaikan yang kita boleh dapat daripada pendaftaran ini, terutamanya dari sudut bantuan Kementerian Pelajaran Malaysia kepada prasarana dan juga kebajikan guru-guru. Walau bagaimanapun dalam masa yang sama, kita mendapati ada kelemahan-kelemahan dari sudut pelaksanaan dan sebagainya. Jadi untuk tujuan tersebut, saya telah meminta kepada Yayasan Islam Kelantan untuk menilai dan mengkaji balik apakah kebaikan-kebaikan dan juga kelemahan-kelemahan daripada pendaftaran sekolah-sekolah agama dengan Kementerian Pelajaran ini, dan kita akan buat penilaian. Jikalau ada kelemahan-kelemahan, insya-Allah kita akan cuba memperbaiki. Dalam masa yang sama, setakat ini saya ingin menafikan adanya sebarang perundingan antara kerajaan negeri untuk mendaftarkan sekolah-sekolah baru di bawah Kementerian Pelajaran untuk dijadikan sebagai SABK. Sebagaimana yang saya telah jawab semasa menjawab soalan semalam, tidak ada langsung sebarang rundingan ke arah itu. Tuan Speaker, yang berhormat Tuan Speaker, saya faham bahawa kegusaran ini lahir daripada isu yang telah dibangkitkan baru-baru ini apabila ada, saya boleh sebut tomahan, yang mengatakan ada rundingan antara kerajaan negeri dengan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menyerahkan, ada yang kata menggadai, sekolah-sekolah Yayasan Islam Kelantan
kepada kementerian disebabkan kerajaan negeri Kelantan yang ada pada hari ini sudah tidak mampu untuk membayar gaji guru-guru Yayasan Islam Kelantan. Ini semua adalah fitnah, tomahan yang nakal. Apabila perkara ini ditimbulkan dan terus berhubung dengan saya, maka saya mencari daripada mana punca perkara ini telah dibangkitkan dan saya telah merujuk kepada Yayasan Islam Kelantan. Makanya telah dikenal pasti bahawa rupa-rupanya ada sepucuk surat daripada Jabatan Pendidikan Kelantan kepada pengetua Sekolah Menengah Agama SMUA di bawah Yayasan Islam Kelantan, beberapa sekolah agama di bawah Yayasan Islam Kelantan, kepada mudir-mudir, dan surat ini dihantar tanpa melalui Yayasan Islam Kelantan dan di luar pengetahuan Yayasan Islam Kelantan. Tajuk surat itu adalah verifikasi dan kesahan sekolah agama luar Kementerian Pendidikan Malaysia di seluruh negara, yang mana kalau mengikut surat ini adalah bahagian pendidikan Islam dikehendaki mengumpul maklumat dan kesahan sekolah-sekolah agama di luar Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia yang layak untuk didaftarkan sebagai sekolah agama bantuan kerajaan, SABK. Dan saya ingin tegaskan bahawa surat ini sebenarnya tidak ada kena-mengena dengan Yayasan Islam Kelantan, tidak ada perundingan yang telah dibuat dan di luar daripada pengetahuan Yayasan Islam Kelantan. Dan surat ini pun sebenarnya tidak menyebut langsung soal rundingan antara Yayasan Islam Kelantan untuk mendaftarkan sekolah-sekolah agama. Jadi saya juga hairan bagaimana surat ini boleh dikaitkan dengan kerajaan negeri sehingga membuat kesimpulan bahawa kerajaan negeri sudah tidak ada dana untuk membayar gaji, sehingga ada tomahan mengatakan bahawa MB Kelantan berunding dengan menteri di luar daripada Kelantan untuk menyerahkan sekolah ini. Ya. Yang berhormat, ini semua fitnah, dan soal fitnah ini telah dijelaskan oleh Yang Berhormat Esko kita pada pagi tadi. Yang berhormat Tuan Speaker, soal pendidikan Islam di Kelantan, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan juga Kerajaan Negeri Kelantan kerana dalam bajet yang telah dibentangkan, sekali lagi pendidikan Islam ini dikira sebagai aset utama kepada negeri Kelantan. Antara perkara yang paling penting dalam bajet ini adalah pendidikan Islam di Kelantan. Sehinggalah dalam belanjawan ini peruntukan untuk pendidikan Islam Kelantan ini adalah yang tertinggi, antara yang tertinggi dibandingkan dengan peruntukan-peruntukan untuk pembangunan-pembangunan yang lain. Dalam hal ini saya ingin tegaskan bahawa pendidikan Islam di Kelantan ini merupakan niche, keunggulan yang ada kepada negeri Kelantan yang tidak ada kepada negeri-negeri yang lain, yang mesti kita pertahankan, dan kita pertahankan, kita warisi ini secara turun-temurun. Saya sentiasa mengatakan bahawa kalau orang ingin melihat pembangunan dari sudut kebendaan, bangunan dan sebagainya, ataupun ingin mengecapi kecantikan tempat-tempat peranginan dan sebagainya, mereka boleh melawat negeri-negeri lain daripada Kelantan. Tetapi apabila soal pendidikan Islam, di mana mahu menghantar anak-anak belajar Islam, maka tak dapat tidak mereka terpaksa pijak bumi Kelantan dan merayu daripada kita untuk belajar negeri Kelantan. Sehingga kan kita terpaksa menyediakan kota yang khusus kepada anak-anak rakyat di luar daripada Kelantan untuk belajar di Kelantan. Dalam bajet yang telah dibentangkan itu, 16% daripada keseluruhan bajet telah diperuntukkan untuk pendidikan Islam. Saya kira hampir 90 juta untuk Yayasan Islam Kelantan sahaja, 77 juta untuk pengurusan, 2 juta untuk pembangunan, 12 juta untuk Ma'had Muhammadi Sains yang baru, dan 2 juta lagi untuk 4 juta untuk pembangunan, dan 2 juta lagi untuk menaikkan taraf kias kepada
universiti. 90 juta, 16%. Dan kalau kita tengok negeri-negeri yang lain, di Malaysia ini, perbelanjaan untuk pendidikan Islam hanya sekitar 3.5% hingga 4.5% saja. Sedangkan di Kelantan, 16% untuk pendidikan Islam. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan. Yang berhormat Tuan Speaker, cadangan daripada yang berhormat daripada kelaburan juga untuk kita mengkaji dan menaik taraf sekolah-sekolah agama kita ke arah yang lebih baik menjadi sekolah bantuan penuh kerajaan dan sebagainya. Saya ingin tegaskan bahawa soal kita memperbaiki prasarana dan sebagainya ini kita buat daripada masa ke semasa. Tetapi kos untuk kita menaikkan satu sekolah itu adalah amat tinggi kerana melibatkan gaji dan sebagainya. Walau bagaimanapun, dicadangkan bahawa sekurang-kurangnya sebuah sekolah setahun. Dan kita akan buat kajian. InsyaAllah kalau kita rasakan kita ada kemampuan untuk berbuat demikian, apa salahnya? Dan ia sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat baik. Begitu juga dicadangkan bahawa kita mewujudkan pondok moden untuk wanita. Terima kasih sekali lagi dan saya ingin maklumkan bahawa sebenarnya ini sudah ada dalam perancangan kerajaan dan insya-Allah kita akan mengemaskinikan perancangan tersebut, akan dibentangkan untuk persetujuan pihak Exco dan insya-Allah akan dijalankan. Yang berhormat Tuan Speaker, dicadangkan juga oleh yang berhormat daripada kelaburan, sekurang-kurangnya kerajaan dapat menghantar seorang dua apalah kiranya daripada rakyat Kelantan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, ya, ke peringkat master dan juga peringkat PhD. Saya ingin sebutkan di sini bahawa jawatan kuasa pengajian tinggi telah ditubuhkan bersama dengan jawatan kuasa pendidikan yang mana saya yang mempengurusikannya. Sebelum ini tidak ada portfolio pengajian tinggi kerana pendidikan itu sudah dikira sebagai pengajian rendah, menengah dan tinggi. Tetapi untuk memberi pengkhususan kepada pengajian tinggi, maka kerajaan telah membentuk suatu portfolio khusus pengajian tinggi. Jadi harapan kita adalah insya-Allah dalam hal-hal anak-anak kita yang belajar ke peringkat yang lebih tinggi itu kita boleh berikan penumpuan. Dan sekiranya kita ada kemampuan, insya-Allah cadangan itu kita akan ambil kira. Ditambah pula kita dimaklumkan bahawa pihak Majlis Agama Islam Kelantan pun sudah ada peruntukan yang khusus sebenarnya untuk menghantar pelajar-pelajar kita bukan sahaja belajar dalam negeri tetapi juga dalam luar negeri dan juga menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Yang berhormat Tuan Speaker, Adun daripada Palu menyebut soal dana yang besar yang diperuntukkan kepada pendidikan. Bagus katanya, tetapi jangan lupa soal menjana ekonomi rakyat. Ya, kerajaan kita dalam bajet ini telah mengambil kira semua perkara, tetapi saya ingin tegaskan bahawa kita jangan menjadikan soal pendidikan agama ini sebagai liability kepada ekonomi negara ataupun ekonomi negeri. Sebagaimana pernah disebut oleh beberapa orang pemimpin bahawa pendidikan agama ataupun institusi agama ini tidak membawa pulangan ekonomi sehingga ada kolej-kolej yang nak ditutup kerana tidak membawa pulangan ekonomi. Bagi kita ini adalah modal kita, insan modal, bukan modal insan. Modal insan menjadikan insan itu sebagai modal untuk materialisme semata-mata. Tetapi kita nak jadikan insan kita sebagai modal kepada kita. Insan yang bermodal kepada kita. InsyaAllah. Jadi hal ini, ya, walaupun kita tidak mempunyai kemajuan dari sudut ekonomi, tetapi kita nak pastikan rakyat kita maju dari sudut pendidikan. Maju dari sudut pendidikan, menjana juga kemajuan dari sudut ekonomi. Isunya apa dalam bidang pendidikan sekarang? Ini poin saya yang terakhir, yang berhormat Tuan Speaker. Isunya apa? Kerana apa berlakunya keruntuhan moral di kalangan rakyat yang tidak berpendidikan, yang mana melibatkan gejala-gejala sosial yang jijik. Penyalahgunaan najis dadah,
kecurian dan sebagainya. Dalam masa yang sama, mengapa juga berlaku gejala sosial kepada orang-orang yang berpendidikan tinggi? Ya, umpamanya rasuah dan sebagainya. Orang yang tidak berpelajaran di kampung, mereka mencuri dengan jumlah yang sedikit. Dan ini yang dibesarkan. Tetapi mereka yang berpelajaran di sana mencuri dengan jumlah yang besar. Tapi tak dinamakan mencuri. Dinamakan rasuah. Dan dari sudut weightage ini, mungkin rasuah itu lebih rendah pada pandangan masyarakat. Jijiknya daripada mencuri. Tetapi jumlahnya jauh lebih besar. Kenapa berlaku masalah sosial ini di kalangan orang yang tidak berpelajaran dan juga berlaku kepada orang yang berpelajaran? Kerana nilai pendidikan agama itu kurang. Ya, nilai pendidikan agama itu kurang. Yang dipentingkan adalah pendidikan untuk mencapai kedudukan dalam masyarakat. Belajar untuk menjadi siapa? Untuk menjadi apa? Kepentingan ekonomi itu yang difikirkan. Sehingga apabila tamat di universiti, siapa yang kita boleh exploit untuk mendapatkan keuntungan ekonomi? Ini barah dalam masyarakat. Jadi kita di peringkat kerajaan Negeri Kelantan ini, kita sentiasa fikir supaya anak-anak kita ini excellent dalam bidang pendidikannya, excellent dalam bidang jiwa agamanya. Ini dia panggil dalam bahasa Arab at-tafawuq birruh. Isunya sekarang ini adalah at-tafawuq bila ruh. Kecemerlangan tanpa ada ruh. Ini dibincangkan di peringkat pendidikan dunia dan buku ditulis oleh sarjana daripada Universiti Harvard. Excellent without soul. Semua masalah yang berlaku di dunia ini adalah kerana apa? Kerana excellent dalam bidang pendidikan, dapat markah yang tinggi, lahir sebagai seorang cendekiawan, tetapi inilah yang merosakkan masyarakat. Mahatma Gandhi, dia buat dia kata the 7 deadly sins, 7 dosa-dosa yang meruntuhkan masyarakat. Satunya dia kata adalah knowledge without behavior. Ilmu yang tidak ada akhlak. Ini yang dilahirkan oleh sekolah kita. Ini yang dilahirkan oleh sistem pendidikan. Bukan kita saja, malah negara-negara maju begitu juga. Sehingga semua orang mempertikaikan soal pendidikan nak ke mana. The school is dead. Mati dah sekolah saya. Tak dapat melahirkan insan. Jadi insya-Allah kita di Kelantan ini kita nak melahirkan insan modal. Bukan saja modal insan modal. Yang akan menjadi modal kepada rakyat negeri Kelantan, membentuk generasi yang lebih baik. Jadi bukan suatu kerugian kepada kerajaan negeri Kelantan walaupun kita memperuntukkan dana yang agak besar kepada institusi pendidikan ini. Terima kasih kepada semua yang telah mengambil bahagian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.